Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fad. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali slot Talaqi Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Jadi sambungan untuk minggu ini sambungan berkaitan dengan hukum hakam berpuasa. Yang mana slot minggu lepasnya sudah masuk membicarakan berkaitan dengan sebahagian daripada syarat sah puasa dan juga syarat wajib puasa. Yang mana pembicaraan bab hukum hakam puasa ini menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Hak Jawi muka surat 27, hak Rumi muka surat 25. Hak Jawi muka surat 27, hak Rumi muka surat 25. Yang mana minggu lepas saya membicarakan berkaitan dengan syarat wajib puasa, syarat sah puasa Islam. Kemudian saya tekan berkaitan dengan syarat sah puasa Islam yang beriman, yang berakidah. Jadi, kita nak memastikan puasa kita sah, tertunai kewajipan. Bukan hanya kita melengkapkan hak berkaitan dengan hukum fiqh berkaitan dengan syarat rukun puasa. Bukan untuk memastikan bahawa puasa kita sah, kita kena memastikan kita tu berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau berakidah dengan akidah yang kafir, ijma' ulama' waliyazabillah, puasanya tidak sah, wajib diqadakkan kemudian. Kalau berakidah dengan akidah Mu'tazilah yang terpesong walaupun tidak dihukumkan kafir, walaupun puasa itu sah, tertunai kewajipan, tetapi sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkaitan dengan Islam sebagai syarat wajib, Islam sebagai syarat sah, pembicaraan hak minggu lepas. Kemudian pergi pula kepada syarat wajib, syarat sah iaitu berakal. Kemudian pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan syarat wajib puasa adalah baligh, syarat sah puasa adalah mumayyiz. Kemudian saya bicara hak minggu lepasnya berkaitan dengan kanak-kanak yang belum baligh apabila berumur 7 tahun dalam mazhab Syafi'i kita menjadi kewajipan atas ibu bapa melatih anaknya berpuasa sekadar kemampuan. Sekadar sahaja. Jangan kita menekan, memaksa, memujuk untuk mereka meneruskan berpuasa dalam keadaan mereka sudah tidak berapa mampu. Jadi hak umur 7 tahun menjadi kewajipan atas ibu bapa melatih anak berpuasa adalah di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki tidak menjadi kewajipan ke atas ibu bapa melatih anak berpuasa bermula daripada umur 7 tahun. Yang sepakat ulama yang wajib atas ibu bapa adalah memastikan anak salat, diajar anak berkaitan hukum hakam salat bermula daripada umur 7 tahun. Jadi apabila kanak-kanak ni salat dengan ilmu, salat yang sebenar dalam mazhab Malikinya, bila kanak-kanak ni baligh, maka mereka akan berpuasa sendiri. Yang boleh sepakat ulama adalah salat. Yang mana saya tekan dah minggu lepasnya, kita latih anak kita berpuasa. Jangan sampai ke peringkat kita menekan, memujuk supaya teruskan berpuasa walaupun sudah tidak mampu. Yang terkadang bawa kepada tidak sembahyang. Dan sebab dia sudah ke bulu, sudah tak boleh nak gerak, tak boleh nak bangun, pening, muntah. Jadi
meninggalkan solat, contohnya solat asar, solat maghrib contohnya. Ini kalau ibu bapa yang latih anak seumpama ni, ini ibu bapa yang tidak bertanggungjawab dah, tak betul sangat-sangat. Jadi anak kita dilatih dengan berpuasa hanya sekadar. Kalau dia mampu kata setengah hari lah. Kerana kalau dia pukul 2, pukul 3, sayang dah pukul 2, pukul 3 tu. Sayang tak sayang pun dia masih lagi berjam-jam. Jadi yang kanak-kanak ni dia sudah sangat-sangat keletihan bersekolah, pikul beg, lepas tu bermain-main di sekolah. Jadi kita nampak dah, kita boleh tahu keadaan dia macam mana, kita suruh dia berbuka puasa. Mana kita sudah mana kita kata bagus dah kamu sudah berpuasa, setakat ni sudahlah, kamu belum balik lagi. Sebagai latihan, boleh dah nak berbuka. Nanti sampai masa nak pergi bazar Ramadan, kamu pun ada bahagian. Jangan pula kalau kamu berbuka, kamu tidak akan dapat pergi bazar Ramadan. Jangan begitu. Mana kita suruh dia berbuka, tapi nak pergi bazar Ramadan, tu boleh pergi je. Walaupun sudah berbuka puasa. Mana kita hanya latih kanak-kanak ni berpuasa sekadar sahaja. Yang pastinya, yang sepakat ulama' adalah latih anak dengan sembahyang. Ajar anak dengan sembahyang sebenar bermula daripada umur 7 tahun. Jadi, saya baca dulu kitab, kemudian saya ambil dia punya huraian dia lah. Sebab saya pun tidak akan ambil satu-satu, saya baca kitab. Kalau hak Safinatun Najah, hak Jawi, muka surat 27. Baris yang kedua daripada bawah, hak Rumi, muka surat 25. Bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun syartu sihhatihi arba'atu asya' islamun wa aklun wa niqa'un min nahwi haid wa ilmun biqaunil waqti qabla lis-saum. Faslun syartu wujubihi khamsatu asya' Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihatun wa iqamatun. Bermula syarat sahnya puasa itu 4 perkara. Pertama Islam, bicara dah minggu lepas. Dan kedua ada akal, bicara dah minggu lepas. Dan ketiga bersih, ini suci daripada seumpama haid. Dan keempat mengetahui dengan ada waktu itu menerima bagi puasa. Bermula syarat wajib puasa itu 5 perkara. Pertama, Islam, sudah bicara minggu lepas. Dan kedua, mukallaf, yakni orang yang baligh serta berakal, berkewajipan puasa, kita bicara minggu lepas. Dan ketiga, kuasa atas puasa. Keempat, sihat. Kelima, bermukim. Jadi untuk minggu ni saya nak pergi kepada syarat sah puasa, suci daripada haid dan nifas. Syarat wajib puasanya adalah kuasa atas puasa. Tapi saya akan mulai dengan syarat wajib puasa dahulu. Yakni kuasa atas berpuasa. Siapa yang tidak kuasa puasa? Siapa yang tidak mampu berpuasa? Satunya orang tua. Yang keduanya orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ini dua. Dua golongan ini termasuk dalam mereka yang tidak kuasa, tidak mampu berpuasa. Apabila syarat wajibnya tidak lengkap, iaitu kuasa atas puasa, maka orang yang tidak kuasa berpuasa kerana tua, kerana sakit, yang tidak ada harapan sembuh, maka gugur kewajipan puasa. Gugur kewajipan puasa. Yang berkewajipan atas mereka berpindah kepada mereka berkewajipan mengeluarkan fidyah. Mereka berkewajipan mengeluarkan fidyah beras secupak untuk 1 hari. Secupak Baghdadi. Bukan cupak hak Malaysia. Cupak Baghdadi. Kita ni bukan cupak Baghdadi. Cupak Malaysia pun tak ada dah. Cupak Malaysia pun tak ada dah. Kemudian cupak Baghdadi dengan cupak Malaysia tak sama. Tak sama dengan cupak Malaysia. Dia cupak cupak Malaysia ni dia besar. Cupak Malaysia dia besar. Dia besar ke dia kecil? Tukar dah.
Sebab satu cupok Baghdadi tiga suku cupok Malaysia. Jadi makna besar nak kecil. Kecil lah Malaysia. Satu cupok Baghdadi tiga suku cupok Malaysia. Jadi cupok Malaysia besar. Cupok Malaysia besar tau. Cupok Malaysia besar. Jadi 3 cupok Malaysia, 1 gantang Baghdadi zakat fitrah. Jadi 1 gantang 4 cupok juga. Tapi kalau cupok Malaysia 3 cupok tu sudah cukup 1 gantang Baghdadi zakat fitrah. Dia kalau 1 gantang Malaysia 4 cupok juga. Jadi 1 gantang Baghdadi ni hak zakat fitrah, kalau pakai cupok Malaysia 3 cupok cukup dah. Jadi cupok Malaysia besar lah. Bukan cupok 1 cupok Baghdadi Fak dan sidang pendengar. Cupok Malaysia pun tak ada. Lepas tu cupok 675 gram. 675 gram. Jadi insya-Allah tahun ni puasa Ramadan kalau mengikut takwimnya adalah 30 hari Ramadan. Mana kalau 30 cupok dalam lebih kurang 20 kilo suku. Dalam bukan 20 kilo suku. Untuk 30 cupok untuk 30 hari Ramadan. 20 kilo suku. Lepas tu jangan duk tanyalah pula. Kalau 25 kilo biar lebih. Jadi 20 kilo suku. Nak cari suku mana? 20 kilo boleh carilah 10 kilo 2 beg. Lepas tu suku nak cari mana? Kita beli 5 kilo lah. Jadi semua 25 kilo. Kalau lebih macam nak start 25 kilo. Bukan 25 kilo. Bukan 30 kilo. 300 kilo pun bagus sangat-sangat. Tapi hak fidyah wajibnya 20 kilo suku. Hak lebih-lebih tu bulan Ramadan sedekah. Besar pahala. Tapi hak berkewajipannya adalah 30 cupok 20 kilo suku. 20 kilo suku. Ini fidyah puasa kewajipan yang baharu ganti daripada kewajipan puasa orang tua, orang sakit yang tidak harapan sembuh yang sudah gugur kewajipan puasa kerana syarat puasa adalah kuasa atas puasa tapi mereka sudah tidak kuasa, tidak mampu. Kemudian satu cupok ni 675 gram untuk satu hari ni. Ni kena ambil peringatan molek lah sidang pendengar. Hanya bagi kepada fakir miskin sahaja. Dia tidak ada asnaf. Asnaf zakat kan. Zakat ada 8 asnaf tu zakat. Ini bukan zakat, ini fidyah puasa. Hanya fakir miskin sahaja. Kemudian kalau kata 1 bulan 20 kilo suku, kita nak bahagi kepada hanya seorang sahaja fakir miskin. Sudah okey. Tak kata wajib kita mana? 20 kilo suku nak tu 5 kilo seorang, 5 kilo seorang, 5 kilo seorang. Terpulanglah. Dah ramai fakir miskin, kita bahagilah 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Tapi tak syarat kita 20 kilo suku untuk 30 cupok, 30 hari Ramadan, kita hanya bahagi kepada seorang fakir miskin pun sudah okey, tak ada masalah. Kerana satu lagi yang kita kena peringat baik, memanglah orang tua kita tahun lepas pun mereka sudah tidak berpuasa. Sudah mereka membayar fidyah tahun lepas. Tahun ni lagilah tidak mampu, tidak kuasa. Tahun lepas pun tidak kuasa dah. Tahun ni lagilah tidak kuasa. Jadi satu Ramadan kita nak beri selalu 30 cupok. Tidak sah seumpama tu. Maknanya memanglah dia orang tua ni sudah tidak kuasa dan tidak mampu berpuasa dan memang dia sudah tidak ada kewajipan puasa. Yang menjadi kewajipan atas orang tua, atas orang yang sakit, tidak ada harapan sembuh, memanglah fidyah dan memang tahun ni 30 Ramadan, 30 cupok. Jadi satu Ramadan tu kita segerakan. Segerakan. Untuk 30 cupok, 20 kilo suku tu. Tidak sah seumpama tu. Kita hanya boleh membayar cupok untuk hari ni dan hari sebelum. Hari esok tidak masuk. Kita nak bayar untuk esok tidak sah.
keadaan ni. Mana kalau kata 10 hari Ramadan, kita boleh bayar untuk 10 hari 10 cupok. Nak bayar untuk 20 hari, tak boleh. Bukan untuk 20 hari. Untuk esok pun tak boleh. Dia hanya boleh bayar untuk hari ini dan hari sebelum. Tidak sah bayar untuk hari kemudian. Untuk hari esok sekalipun tidak sah untuk kita bayar. Kalau sudah masuk malam, masuk malam dah. Hak malam tu sudah bermula hari esok. Bila kau bermula satu Ramadan? Bila kau bermula 2 Ramadan? Maghrib lah. Jangan kira hak April tu, April dia bermula 1 bulan dengan pukul 12. Kita 1 Ramadan, 2 Ramadan bermulanya maghrib. Jadi kalau kata maghrib, sudah masuklah untuk hari tu. Mana kalau kita kata kok, maghrib malam 2 Ramadan. Tarawih malam yang kedua. Malam tu kita nak bagi kepada fakir miskin 2 cupok. Boleh Sebab untuk 1 Ramadan dan 2 Ramadan. Sebab malam tu sudah 2 Ramadan. Ni contohlah. Jadi kalau kata nak tunggu untuk 10 hari ke 15 hari ke, tu terpulang lah. Cuma nak cerita di sini bahawa kita tidak boleh nak bayar fidyah puasa untuk hari esok. Untuk hari akan datang. Kemudian tadi, fidyah puasa hanya yang layak menerima adalah fakir, miskin juga, dia tidak ada asnaf sebagaimana zakat. Kemudian yang saya sebut tadi, yang tidak kuasa puasa, di antaranya adalah orang yang sakit. Cuma orang sakit ni, kita kena kira sikit lah. Kemudian orang tua tadi, tak usah tanya umur lah. Sebab umur ni tak sama. Ada orang 70 tu sudah tidak kuasa berpuasa. Ada orang umur 70 tu okey lagi. Ada orang umur 80 sudah tidak kuasa puasa. Ada orang umur 80, umur 90 masih lagi berpuasa sunat. Jadi umur tu kita tak letak lah. Maknanya kalau umur ni dia, yelah capu dia pula bukan sihat mana. Umur 70 pun sudah tidak mampu berpuasa. Gugur kewajipan puasa. Cuma hak sakit saja. Sakit mana hak tidak kuasa puasa pada hukum syarak. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit berat. Mana kalau kata kecimani hak berat-berat lah. Kemudian ini wallahu alam lah, sebab ini bab kesihatan. Ini kena tanya pihak kesihatan lah tau. Pihak perubatan lah. Orang kecil manis ni ada orang yang memang dia tidak boleh berpuasa. Dia macam mana? Dia kalau dia berpuasa sampai masanya darah dia kecil manis dia jadi tinggi ke rendah ke macam mana? Tak tahu. Pak tak tahu. Tak. Dia ada kan, dia ada hypo apa panggil tu. Dia ada jadi naik tinggi kecil manis dia jadi rendah. Atau wallahu alam lah. Jadi macam mana tahap dia ni, kita wallahu alam lah. Ini kembali pada pihak perubatan lah, dia kata macam mana. Tapi kadang-kadang pihak perubatan pun kena tanya juga pesakit, sebab pesakit ni kadang-kadang dia bukan kata puasa Ramadan, puasa sunat dia boleh berpuasa pada ni. Mana kira kecil manis dia tu taklah berat tu berat jugalah. Tapi dia boleh berpuasa sunat. Jadi puasa Ramadan lagi dia boleh. Jadi kalau pihak perubatan jangan pula mudah-mudah. Okey nak buat ibadat aja. Kesihatan kena jaga. Jangan buat gitulah dengan orang tua ni. Cakap molek. Cakap molek. Ada juga jenis. Alah, kita berharapan orang tua. Orang tua ni pula bukan puasa Ramadan, puasa sunat dia boleh berpuasa. Tiba-tiba kita kata, makcik, nak kira hak ibadat aja. Dah kesihatan makcik macam mana? Dia cakap tu jadi. Jadi mungkinlah dari segi ilmu perubatan dia. Lepas tu dari segi pesakit ni sendiri. Mana memang saya boleh berpuasa. Dan memang sebelum-sebelum ni pun saya boleh berpuasa Ramadan. Tapi ada hari-hari, saya rasa dah kurang sedikit. Saya akan cek cek, perlu berbuka. Baru dia berbuka. Ada yang dia masih lagi boleh berpuasa. Jadi kena tanya molek lah. Sebab dia tahulah, dia apabila petang dia tahu, dia rasa ni tak elok dah ni.
Dia pun cek dia punya kadar dia, bukan kadar faham ke? Hak kecil manis dia tu. Dia pun tengok rendah ke tinggi ke, wallahualam siapa dak erti ni. Selalu sebutkan baru dia orang pula kan. Maknanya dia cek dia punya kecil manis dia tu, dia tahulah. Dia tak boleh dah berpuasa. Dia kena berbuka. Dia berbukalah. Tapi hari-hari biasa dia boleh berbuka puasa. Boleh berpuasa. Maknanya dia masih lagi kuasa. Hari-hari yang dia berbuka, dia kena qada kemudian. Tu je. Sebab dia masih lagi berkemampuan berpuasa. Tapi kalau hok memang tahap dia tu tahap berat, pihak kesihatan kata tak boleh. Maka apabila sampai tahap dia sudah kalau berpuasa mudarat, maka syarak sudah menggugurkan kewajipan berpuasa. Orang panggil apa? Jangan duduk nebeng lah. Faham nebeng? Syarak kata tak wajib dah kamunya. Sudahlah. Berhentilah. Oh biar. Saya tua pun saya nak puasa. Padahal dianya, Allah lah. Mana berat dah dianya. Biar. Nak puasa juga. Biar mati pun tak apa tu. Mati dalam puasa. Dah syarak tidak seumpama tu. Syarat tidak. Jangan kita melakukan perkara yang memudaratkan diri kita. Jangan kita mencampurkan diri kita dalam kebinasaan. Bila makna dengan umur kita, dengan kesihatan kita, kalau berpuasa sudah menjadi mudarat, maka syarak sudah menggugurkan kewajipan puasa. Sudahlah. Faham tak ni? Yang menjadi kewajipan adalah video beras cupok sehari. Kalau nak tukar pada duit, beras nak nila tu, kena parhalusi balik lah. Sebab kalau nak nila beras tu kepada duit, mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i. Kalau zakat fitrah satu gantang, pindah pada duit pun, mazhab Hanafi juga. Tetapi, zakat fitrah sukatang sama mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Adapun fidyah puasa, mazhab Syafi'i kita tadi, satu cupok Baghdadin atau 70 gram. Adapun mazhab Hanafi, fidyah puasa bagi orang tua, bagi orang yang sakit, bukan satu cupok, bukan setengah gantang. Setengah gantang. Jadi, fidyah puasa mazhab Hanafi sudah berbeza dengan fidyah puasa dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita nak tukar beras kepada duit, nak pakai mazhab Hanafi, kita mestilah mengikuti kadar fidyah puasa dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Hanafi. Lepas tu setengah-setengah tu dia kalau bayar dengan duit, jadi dia pergi pada RM4. RM4 tu dah lebih lah. Maka lebih tu jadi sedekah. Jangan nilai duit dengan satu cupok. Satu cupok Baghdadi itu adalah sukatan fidyah puasa orang yang tidak kuasa mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Hanafi dia tidak satu cupok, dia setengah gantang, atau kena lain lah pula tu. Tu kalau nak tukar pada duit. Tapi seeloknya kita kekalkan dalam mazhab Syafi'i kitanya, kita bayar dengan beras. Kemudian kalau memang hak tadilah, kalau dah mudarat, syarak sudah tidak mewajibkan puasa, tak sudut nebeng lah. Memudaratkan diri, berdosa pula kitanya. Itu hak berkaitan dengan syarat wajib puasa, kuasa atas puasa. Bila tidak kuasa puasa, orang tua, orang sakit tidak dapat sembuh, gugur kewajipan. Kemudian saya nak pergi pula kepada syarat sah puasa, iaitu suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Satu lagi dia panggil suci daripada hadas besar. Suci daripada nifas satu, suci daripada hadas besar satu. Suci daripada haid dan nifas, kering. Suci daripada hadas besar, mandi wajib. Beza tu. Suci dari haid dan nifas, kering tu suci lah. Kemudian untuk suci daripada hadas besar, mandi wajib lah. Mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Hadas besar haid dan nifas yang sudah suci tadi. Jadi yang menjadi syarat sah puasa adalah suci daripada haid dan nifas, bukan suci daripada hadas besar. Dia berbeza dengan sembahyang. Sembahyang, suci daripada haid dan nifas, syarat wajib sembahyang. Orang haid, orang nifas gugur kewajipan sembahyang.
Sembahyang yang ditinggalkan pada masa haid dan nifas, yang gugur kewajipan tadi ni, kita maklumlah tidak diqadakkan sebab sudah gugur kewajipan. Adapun suci daripada haid dan nifas bukan syarat wajib puasa. Orang haid, orang nifas masih lagi berkewajipan puasa, tetapi masa haid pada nifas diharamkan berpuasa, dia kena qadak kemudian. Suci dari haid dan nifas menjadi syarat sah puasa. Kita sembahyang suci daripada hadas besar menjadi syarat sah sembahyang. Ni kena ngaji perhalusi ni. InsyaAllah kita bicara dalam kitab Safinatun Najah ni, bicara bab syarat wajib sembahyang nanti, bicara bab syarat sah sembahyang nanti, kita ambil faham molek bab sembahyang tiang agama. Ni peluang hok selok talaki Safinatun Najah. Biar tahu manakah syarat wajib sembahyang, suci dia haid dan nifas, syarat sah sembahyang, suci dah besar, kena beza molek. Dan tidak ada syarat wajib sembahyang kuasa atas mana, tidak ada. Syarat wajib puasa, kuasa atas puasa. Dak kuasa, apa? Dak mampu ataupun dak rok. Terang mari dak rok. Bukan dak cetong ni. Dak rok nak puasa. Maka gugur kewajipan puasa. Adapun syarat wajib sembahyang, tak ada kuasa atas sembahyang. Sebab apa? Sembahyang pasti kuasa. Puasa di satu hari. Orang tua kemungkinan dah tidak kuasa sebab dia satu hari. Adapun sembahyang pasti kuasa. Bapa dak sembahyang, dak rok, dia kata. Bukan gitu. Sembahyang pasti rok. Bapa rok. Berdiri tak kuasa. Duduk kuasa. Duduk pun tak kuasa. Mengiring kuasa. Mengiring pun tak kuasa. Melentang. Melentang kuasa. Melentang pun tak kuasa. Meniarak kuasa. Meniarak pun tak kuasa. Masuk kubur lah. Ada? Pak? Melentang pun tak kuasa. Meniarak pun tak kuasa. Ada? Itu kata masuk kubur lah. Tak ada dah lah. Maknanya, dia melentang, dia kuasa. Tak kuasa apa? Yang di sepanjang masa melentang tu kan. Jadi sembahyang keadaan melentang. Lepas tu untuk rokok sujud, angkat kepala sedikit. Kepala tak boleh nak angkat dah. Maka untuk rokok, pejam mata. Tidak buka mata. Sujud yang pertama, pejam mata. Dah. Celek pejam. Tak kuasa. Kuasa ni. Sebab tu, sembahyang pasti kuasa. Kekal kewajipan sembahyang selagi akal sedar. Kenapa tak sembahyang? Tak rok, tak kuasa. Hak tu bukan. Tu bukan. Tak ada. Sebab sembahyang pasti kuasa. Puasa barulah. Makcik puasa tak makcik? Makcik tak puasa dah. Makcik tak larang. Betul. Lepas tu awak puasa ke tak? Saya tak puasa, saya ni Allah kena nyakit berat-berat ni. Kalau kata kok buah pinggang hok berat-berat. Kalau kata kok kanser hok tak tinggi-tinggi, orangnya kita kenal dahulu dia orang yang sihat. Diuji dengan kesihatan. Jadi saya dah tak kuasa dah puasa, saya hanya ganti dengan berat. Betul, jawapan tu ada. Tapi kalau sembahyang, saya tak kuasa nak sembahyang, tak rok nak sembahyang, tak ada. Sebab sembahyang pasti kuasa. Jadi hak syarat ni syarat sah puasa adalah suci daripada haid dan nifas. Adapun suci daripada hadas besar, tidak ada. Suci daripada hadas besar tidak menjadi syarat untuk sah puasa. Tapi suci daripada hadas besar, kita maklumlah. Syarat sah sembahyang, suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Adapun dalam bab puasa, tidak ada. Tidak ada syarat sah puasa suci daripada hadas besar. Ni maka ni biasa timbul persoalan. Tapi saya biasa peringatlah. Allah sambil-sambil tengok jam Faiz. Sebab nak bicara hak ni satu lagi ni, hak suci daripada haid dan nifas, saya tak bicara habis ni hak syarat sah dengan syarat wajib ni. Sebab syarat sah ada 4 syarat. Syarat sah ada 4, syarat wajib ada 5 ni. Saya mungkin tak bicara habis lah. Saya nak pergi pada rukun tu kalau sempat. Tengoklah kalau sempat tu. Sebab Jumaat akan datang tu sudah puasa berapa dah. Ramadan dah tu? 4-5 Ramadan dah. 1 Ramadan insya-Allah hari Ahad. Jadi hari Jumaat tu berapa dah? 6 Ramadan dah.
Kita boleh bicara lagi masalah-masalah. Tapi nak bicara niat 6 Ramadan tu rasanya. Tengoklah macam mana. Jadi biasa ditanya orang. Ni saya biasa tekan dalam dalam pembicaraan bab hukum makan puasa ni. Ni biasa ditanya. Tiap-tiap tahun saya biasa terpandang pertanyaan ni. Jadi dia kata, dia tanya ustaz-ustaz lah. Saya bangun waktu sahur tu haid saya sudah kering. Malam tadi tu haid masih lagi ada. Tapi dia pun tahu dah haid ni nanti tengah malam kering lah. Jadi dia bangun pukul 4. Pukul 4 tau. Biasa orang perempuan bangun siapkan sahur tau. Pukul 4 lah kita letak. Ya ke tak dalam pukul 4 lah. Pukul 4. Pukul 4 dia bangun, dia tengok haid dia sudah kering. Lepas tu dia pun tanyalah. Jadi saya ni dia kata tak mandi wajib. Belum mengangkat adab besar. Haid sudah kering. Sebab saya nak mempersiapkan sahur. Lepas tu saya mandi wajib selepas masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh sudah berpuasa. Kan kita berpuasa bermula subuh sampai ke maghrib kan. Jadi dia masuk waktu subuh dalam keadaan belum suci daripada hadas besar. Tapi sudah suci daripada haid. Jadi syarat sah puasa, suci daripada haid ke suci daripada hadas besar? Suci daripada haid. Jadi kalau dia sudah suci daripada haid, masuk waktu subuh bermula puasa, sudah suci daripada haid, pukul 4 pagi tu sudah suci daripada haid, maka puasa dia sah walaupun dia belum lagi suci daripada hadas besar. Sebab syarat sah puasa tidak ada suci daripada hadas besar. Jadi apabila ditanya seumpama tu, biasa akan dijawab, sah puasa anda. Sah puasa puang. Puang lah. Sah puasa puang. Sebab puang berpuasa dalam keadaan sudah suci daripada haid. Maka syarat sah puasa dah suci daripada haid. Tapi kena peringatlah di sini. Sangat-sangat kena peringat. Pukul 4 pagi, waktu sahur adalah waktu isyak. Isyak daripada waktu isyak sampai ke subuh kan, habis waktu isyak. Jadi pukul 4 pagi bukan waktu isyak. Apabila suci daripada haid dan nifas, bukan ke syarat wajib sembahyang. Maka dia sudah berkewajipan sembahyang isyak. Dan dia kena qada maghrib. Tapi dia sudah berkewajipan sembahyang fardu isyak. Dia wajib kena mandi segera untuk sembahyang isyak. Lepas tu sahur ni, sahur sunat. Kemudian ada seorang lagi tu kan. Ada seorang lagi tu dalam selimut seorang lagi tu. Tak kenal apa. Kejut waktu lah. Pergi kejut waktu. Tuang lah. Tuang lah. Tadi puang. Tuang pula tu. Tu tuang. Ni puang. Kejut dalam selimut seorang lagi tu. Apa ni? Tolong siapkan sahur. Dah kamu? Allah, saya nak kena mandi, nak isyak ni. Bangun lah. Nak bayar lah. Saya sahur lah. Malah. Tuang tu malah. Tuang tu malah. Dah tak ada arah lah kalau tuang tu malah. Mana kena gerak tuang tu. Puang kena gerak tuang tu. Sebab apa? Sebab puang ni berkewajipan sembahyang isyak. Sebab sudah suci daripada haid. Wajib segera mandi untuk solat isyak. Tapi kalau dia kata pukul 4 awal lagi ni, kalau kita siapkan sahur, pukul 5 sempat lagi mandi, boleh main isyak lagi, okey je. Kalau pukul 4 boleh lagi siapkan sahur. Boleh. Goreng telur. Mana dah juga Pak. Orang makan sahur ni nak sedap juga, tak selera main goreng telur gitu. Tu Fak tu orang bujang buat gitulah. Ni kena ada belaka Fak. Paprik. Sebab tidak tak selera makan sahur ni. Goreng telur. Pak goyak dia tu. Goreng telur. Bujang goreng telur. Orang bujang. Dia ni. Maknanya pukul 4 tu boleh. Boleh lagi. Masak. Lepas tu gerak-gerak apa anak-anak apa semua. Lepas tu mandi sembahyang isyak. Okeylah, tak ada masalah. Janji pastikan sempat solat isyak dalam waktu dia. Sebab bila suci daripada haid, maka berkewajipan solat isyak. Jadi kalau tanya macam mana saya suci haid dah waktu sahur, saya mandi lepas dia subuh, puasa saya sah ke tak? Memanglah jawapan dia puasa sah. Tetapi sangat-sangat kena tegur, kena beri peringatan.
puang wajib mandi segera untuk solat isyak. Jangan puang berpuasa tanpa melengkapkan solat tiang agama. Faham tak ni? Yang boleh tanya, masuk waktu subuh, masih lagi dalam keadaan berhadas besar. Hadas besar kerana bersetubuh. Dia bersetubuh malam, pasti solat isyak dah. Solat isyak dah lah. Mana dia solat isyak, dia bersetubuh. Kemudian, dia bangun tu lewat. Jadi, bangun lewat ni kok dia kena sahur lah. Nak mandi tak sempat. Sebab apa? Lewat sangat. Jadi, dia pun mandi wajib lepas daripada subuh. Bererti, dia berpuasa dalam keadaan berhadas besar. Sah tak puasa? Sah. Sebab tidak ada syarat sah puasa suci daripada hadas besar. Suci dia haid adalah. Dia bukan hadas haid. Dia hadas kerana janabah berjunub kerana dia bersetubuh. Jadi maknanya dia berpuasa dalam keadaan berhadas besar. Puasanya sah tetapi makruh. Walaupun ada pandangan mengatakan tidak sah. Tapi ini pandangan muktamad sah. Tapi dia berpuasa dalam keadaan dia tidak comel. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan berhadas besar. Jadi hukumnya makruh. Disunatkan dia mandi wajib mengangkat hadas besar sebelum daripada bermula puasa masuk waktu subuh. Ni baru boleh tanya. Saya mandi wajib lepas masuk subuh. Sah tak puasa saya? Sebab saya masih lagi berhadas besar kerana bersetubuh. Puasa sah, cuma makruh disunatkan mandi wajib mengangkat hadas besar sebelum masuk waktu subuh. Bukan kerana suci daripada haid dan nifas. Dia suci daripada haid dan nifas waktu sahur. Dia kena segera mandi untuk sembahyang waktu isyak. Melainkan kalau kata pukul 6 subuh. Makna 5.30, 5.45 tu ada lagi haid. Dekat-dekat pukul 6 barulah masuk kapal putih, keluar kapal putih. Barulah pasti suci daripada haid. Maka itu tak salah dah. Dia pun masuk waktu subuh, dia pun mandi wajib, dia qada isyak, dia qada maghrib. Tapi itu tak salah. Sebab dia suci daripada haid ni last minute sangat di hujung waktu isyak. Tapi belum masuk waktu subuh. Tapi tak sempat nak mandi dah. Dah dekat-dekat pukul 6 dah. Cek barulah pasti suci daripada haid. Dah sempat nak mandilah. Maka dia mandi wajib lepas masuk waktu subuh, lepas suci daripada haid, tapi isyak dia kena qada, maghrib pun dia kena qada. Itu bicara dalam bab fiqh. Kemudian ada sedikit masa lagi ni. Pergi kepada rukun. Faslun arkanu salah satu asya' niyatun lailan li kulli yaumin fil fardi. Ini suatu fasal. Bermula rukun puasa itu 3 perkara. Pertama, niat. Bila ni? Pada waktu malam. Waktu malam ni bermula dari maghrib sampai ke subuh. Bagi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Kemudian rukun puasa niat ni pada waktu malam, pada puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah. Adapun puasa sunat boleh niat sebelah pagi selagi tidak zuhur. Hak kata wajib niat sebelah malam adalah puasa fardu. Puasa sunat kita boleh niat pukul 8, pukul 9, pukul 12 selagi belum masuk waktu zuhur. Itu puasa sunat. Puasa fardu wajib niat sebelah malam, kemudian tiap-tiap hari. Melainkan mazhab Maliki memada niat pada malam yang pertama untuk 1 bulan. Malam pertama ke malam kedua ke ia belakalah. Malam yang pertama dia lupa niat untuk sebulan. Niat malam yang kedua untuk niat sebulan. Tu biasalah dah. Saja aku puasa sebulan di bulan Ramadan. Jadi mazhab Maliki tak syarat niat tiap-tiap malam. Dia boleh niat 1 kali untuk 1 bulan. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali wajib niat tiap-tiap hari. Dia tak boleh niat untuk sebulan. Tapi kita biasa diajarkan supaya niat untuk sebulan. Sebab takut tengah-tengah bulan tu kita terlupa niat puasa.
Maka kita pun turut mazhab Maliki yang di awal malam dahulu kita niat untuk sebulan. Dia gitu. Kemudian kalau kita nak pakai mazhab Maliki niat untuk sebulan sebab kita lupa niat di tengah bulan tu, kita disunatkan niat pula pagi tu. Saja aku puasa Ramadan hari ini kerana Allah. Sebab mazhab Hanafi wajib niat tiap-tiap hari, tetapi boleh niat siang, bukan hanya puasa sunat. Kita mazhab Syafi'i, puasa fardu wajib niat sebelah malam, puasa sunat boleh niat sebelah siang. Mazhab Hanafi, puasa fardu Ramadan, puasa sunat, Isnin Khamis contohnya, boleh niat juga sebelah siang. Jadi pagi tu kita lupa niat malam, kita niat pakai mazhab Maliki niat di awal malam. Kemudian kita niat pula pagi tu, saja aku puasa Ramadan hari ini kerana Allah. Kemudian, hak puasa, hak niat malam pertama ni bagi yang boleh berpuasa lah. Kalau kata perempuan sedang haid, dia belum lagi bermula puasa. Maka dia niat malam pertama puasa. Dia 1 Ramadan dia haid. 2, 3, 4, 5 Ramadan barulah dia boleh berpuasa. Jadi dia niat sebulan tu malam pertama puasa dia. Sama ada 3, 4 Ramadan tak kira lah. Kemudian kalau kita niat dah untuk sebulan, tiba-tiba di tengah tu kita berbuka, tidak berpuasa. Contohnya orang haid, 5 hari dia tidak berpuasa. Dia sambung balik tu, dia kena niat pula baki bulan tu. Untuk pakai mazhab Maliki. Bukan kata kerana haid dia berbuka 4-5 hari. Dia berpuasa, niat malam pertama untuk sebulan. Kemudian di tengah tu dia berbuka kerana musafir. Walaupun hanya 1 hari, dia nak sambung balik puasa dia niat semula. Saja aku puasa baki bulan Ramadan. Kalau nak standby, mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i kita niat tiap-tiap malam bermula dari maghrib sampai ke subuh. Hanya hak kata niat sebulan sekali tu untuk standby. Takut terlupa niat malam. Jadi lorak-lorak gaduh-gaduh pun masuk juga tu bab niat tu. Lepas tu lain-lain lagi bicara tu panjang lagi ni. Hak bab orang berbuka puasa wajib kena qada, wajib kenapa tu panjang lagi bicara tu. Kerana perkara membatalkan puasa. InsyaAllah lah macam mana pun. Tapi kalau nak sambung lagi untuk minggu depan sekali lagi insyaAllah lah boleh lah. Walaupun di tengah Ramadan. InsyaAllah tengoklah macam mana. Kita nak ambil tajuk-tajuk tertentu saja untuk tambahan bicara bab tajuk hukum hakam puasa daripada kitab Safinatun Najah. Wallahu a'lam.